Falsafah pendidikan kebangsaan adalah satu usaha kerajaan untuk membangunkan taraf pendidikan rakyat Malaysia sama ada di kawasan bandar maupun di kawasan pendalaman. Pendidikan di dalam sesebuah negara telah berkembang secara berperingkat daripada zaman sebelum kemerdekaan sehingga zaman kemerdekaan bagi memperkasakan sistem pendidikan di Malaysia. Di samping itu, falsafah pendidikan kebangsaan merupakan dasar kepada pendidikan dan kesemua sistem pendidikan di Malaysia. Falsafah tersebut telah digubal secara rapi dan teliti berlandaskan kepada ideologi negara termasuk rukun negara oleh pakar-pakar pendidikan. Hal ini dapat menjadi penyuluh kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam institusi pendidikan maupun di luar institusi pendidikan. Selain itu, usaha bagi meningkatkan potensi individu dalam melahirkan masyarakat yang seimbang daripada pelbagai aspek seperti dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani dapat menyumbang kepada pembentukan nilai etika yang baik bagi membentuk individu yang berkualiti. Assalamualaikum, nama saya Nur Hawani binti Muhammad dan saya akan membentangkan definisi dan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah berasal daripada perkataan Yunani iaitu philo dan sophia. Philo membawa maksud mencintai, manakala sophia bermaksud kebijaksanaan atau kehikmahan. Tujuan menghasilkan falsafah adalah untuk mencari dan membuktikan kebenaran dan untuk memberi petunjuk atau panduan untuk perkara-perkara penting dalam kehidupan seseorang. Terdapat beberapa pandangan daripada tokoh-tokoh falsafah tentang definisi falsafah. Menurut Sokrates, falsafah adalah hasil usaha penyelidikan untuk membentuk pengetahuan yang murni bagi mencapai kebijaksanaan. Menurut Plato pula, falsafah adalah usaha untuk memahami segala yang berkaitan dengan manusia dan kehidupan mereka untuk merealisasikan kebenaran. Sebaliknya, Al-Farabi mendefinisikan falsafah sebagai sains semula jadi tentang kewujudan yang bertujuan untuk mengkaji realiti sebenar. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan panduan utama bagi semua aktiviti pendidikan di Malaysia. Secara tidak langsung mengangkat martabat sistem pendidikan negara dengan menyatakan secara jelas prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan juga memberi penekanan terhadap perkembangan potensi individu secara bersepadu dan menyeluruh ke arah melahirkan insan yang seimbang supaya menjadi seorang yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab untuk diri, masyarakat dan juga negara. Kehidupan yang beretika akan memastikan manusia melaksanakan kewajipan hidup yang memberi faedah kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Etika merupakan nilai penting dalam kehidupan masyarakat kerana ia berhubung dengan perlakuan tingkah laku masyarakat manusia sama ada baik ataupun buruk. Oleh itu, etika amat penting dalam kehidupan manusia untuk melahirkan model insan yang berakhlak mulia yang juga selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Masyarakat yang beretika juga dapat membentuk persekitaran yang sihat dan menghindari masalah-masalah sosial seperti gejala merempit, penyalahgunaan dadah, membuang bayi dan sebagainya. Antara ciri-ciri etika dalam konteks masyarakat adalah seperti bertolak ansur, bekerjasama, prihatin, hormat menghormati, bertanggungjawab dan lain-lain yang berkait rapat dengan tingkah laku individu. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari pelbagai aspek seperti aspek jasmani, rohani, intelek dan sosial agar menjadi warga negara Malaysia yang dapat memimpin kehidupan mereka ke tahap profesionalisme atau dapat menentukan nilai baik dan buruk. Matlamat FPK yang seterusnya adalah untuk memupuk warga negara yang bertanggungjawab yang dapat memenuhi kewajipan mereka sebagai warga negara. Oleh itu, kita memerlukan warga negara yang bertanggungjawab untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni dengan menyemai nilai-nilai murni. Bukan itu sahaja, menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap juga merupakan matlamat penting falsafah pendidikan kebangsaan supaya mereka berupaya melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna. Seterusnya, matlamat FPK adalah untuk melahirkan dan mencorak rakyat yang setia kepada raja dan negara, terutamanya dalam kalangan remaja agar mereka dapat menjadi pelapis kepada tokoh-tokoh negara kita yang banyak menyumbang kepada kesejahteraan rakyat dan negara.
Matlamat FPK seterusnya adalah untuk memupuk rakyat yang dapat memahami, mengamalkan prinsip-prinsip hukum negara dan bersikap toleransi dalam kalangan masyarakat untuk membina persepakatan dalam pelbagai kaum. Matlamat FPK yang terakhir adalah untuk mengurangkan jurang perbezaan dari segi ekonomi, sosial dan pendidikan di antara kaum. Sekolah memainkan peranan yang penting dengan cara memupuk dan menerapkan nilai-nilai moral dan etika kepada murid-murid. Saya, Nur Alia Syafiqah binti Razali, akan menerangkan tentang peranan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk masyarakat yang beretika. Peranan sekolah bagi aspek kepimpinan, pemimpin memegang peringkat yang tertinggi dalam sistem hierarki. Di sekolah, pengetua memainkan peranan yang penting dalam menunjukkan sifat-sifat yang terbilang kepada para pelajar. Ia kerana mampu memupuk para pelajar untuk menjadi masyarakat yang beretika pada masa hadapan. Bagi aspek budaya pula, budaya-budaya sekolah yang telah dilaksanakan terhasil dari interaksi antara pelajar dan warga sekolah. Sebagai contoh, para pelajar memberi salam hormat kepada guru-guru serta tetamu yang hadir di sekolah. Selain itu, aspek fizikal yang diterapkan di sekolah dapat memberi persekitaran yang selesa dan selamat dalam membantu para pelajar dalam mengembangkan tahap fizikal yang telah diselaras di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Aspek sosial, ia merupakan bagaimana pihak sekolah memberi pendedahan tentang kepentingan bersosial dan juga cara-cara bersosial dengan cara yang betul. Ia bertujuan untuk mendidik para pelajar bijak dalam berkomunikasi sewaktu berinteraksi dengan orang awam. Aspek intelek dapat diterap dengan cara menganjurkan program akademik yang baik untuk para pelajar. Sebagai contoh, menganjurkan program NILAM iaitu amalan dalam menerapkan pembacaan buku. Ia dapat mengembangkan daya fikiran yang kritis dan kreatif serta memanfaatkan ilmu pada masa hadapan. Seterusnya, aspek kokurikulum melalui aktiviti kurikulum, para pelajar dapat menyeimbangkan perkembangan mental, jasmani serta rohani. Seterusnya, aspek pendidikan bertujuan mempraktikkan nilai-nilai akhlak, memantapkan kemahiran, minat dan bakat bagi setiap pelajar. Pendidikan ini juga dapat membantu para pelajar menjadi masyarakat yang berilmu pada masa akan datang. Seterusnya, aspek yang terakhir, aspek disiplin ini diterapkan di sekolah bagi membantu para pelajar menjadi seorang yang lebih berdisiplin. Di sekolah juga telah menubuhkan unit kaunseling serta unit disiplin bagi menangani pelbagai masalah pelajar. Hal demikian kerana mengawal masalah disiplin turut membantu dalam melahirkan masyarakat yang beretika. Peranan dari guru juga merupakan peranan penting di dalam falsafah pendidikan kebangsaan bagi membentuk para pelajar menjadi masyarakat yang beretika. Guru umpama lilin yang menerangi kehidupan pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana guru merupakan ibu bapa pelajar di sekolah yang memainkan peranan penting dalam mendidik dan menerapkan moral dan etika yang baik pada diri pelajar. Selain itu, guru-guru perlulah mencari inisiatif untuk mendekati pelajar dan memahami gelagat mereka serta menjalinkan hubungan yang erat supaya pelajar berasa selesa untuk menceritakan sesuatu masalah kepada guru dan tidak cenderung melakukan perkara yang boleh merosakkan akhlak mereka. Bukan itu sahaja, komunikasi yang baik antara pelajar dan guru dapat membantu melatih diri pelajar untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan masyarakat. Para guru juga perlu menunjukkan etika yang baik di hadapan pelajar. Hal ini kerana peribadi dan tingkah laku pelajar adalah cerminan guru yang mengajar di sekolah. Didikan dan bimbingan yang baik dari guru membentuk pelajar menjadi masyarakat yang beretika. Selain dari peranan sekolah dan juga peranan guru, peranan dari kalangan ibu bapa juga haruslah difokuskan. Ibu bapa ialah guru utama bagi para pelajar ini kerana sebelum bermulanya pendidikan dari prasekolah mereka telah terdedah dengan cara didikan ibu bapa mereka. Didikan dari ibu bapa sangat penting bagi mencapai sasaran falsafah pendidikan kebangsaan. Berbentuk tingkah laku pelajar bukanlah di bahu pada guru semata-mata. Ia haruslah dibantu oleh orang sekeliling yang mengenali pelajar dengan tempoh masa yang lama, iaitu ibu bapa mereka itu sendiri.
Hal yang demikian, ibu bapa digalakkan mengetahui apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka sepanjang di sekolah dan mereka dinasihatkan untuk tidak terlalu emosi jika anak mereka didapati melakukan kesalahan. Ibu bapa seharusnya menasihati dan mendengar luahan anak-anak dan elak meletakkan kesalahan ke atas pihak sekolah. Ya, berkemungkinan pelajar tersebut punya alasan mengapa mereka bertindak sedemikian. Dengan cara didikan yang baik dari ibu bapa serta bantuan dari guru untuk meningkatkan lagi akhlak mulia pelajar, ia boleh membangun tahap etika yang baik untuk para pelajar. Melahirkan anak bangsa yang beretika memerlukan tempoh masa yang lama kerana para pelajar juga akan melihat dan mempelajari untuk menerima serta mempraktikkan ia di luar sekolah. Saya Muhammad Nur Afiq bin Razman akan meneruskan dengan implikasi falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk masyarakat yang beretika. Falsafah pendidikan kebangsaan telah memberi beberapa implikasi dalam membentuk masyarakat yang beretika. Implikasi utama falsafah pendidikan kebangsaan ialah mewujudkan keseimbangan dalam diri dari aspek jasmani dan rohani. Perubahan sikap pendidik dan profesional untuk menjalankan tugas sejajar dengan tujuan dan dasar falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidik yang benar-benar memahami FPK akan dapat mengubah sikap mereka dengan pandangan dan visi positif untuk mencapai matlamat. Bukan itu sahaja, pendidik akan dapat mengubah strategi dan teknik pengajaran yang sesuai untuk melahirkan insan yang berilmu, berkemahiran dan berbudi bahasa. Secara tidak langsung, insan yang seterusnya hasil dari didikan pendidik yang profesional menyumbang kepada masyarakat yang beretika, kerana insan-insan ini mempunyai nilai-nilai yang baik akan menghalang mereka dari melakukan perbuatan yang keji yang akan memporak-perandakan kehidupan dalam masyarakat sejagat. Seterusnya, implikasi terhadap institusi masyarakat di negara kita. Perubahan organisasi sekolah ke arah mewujudkan situasi yang sesuai untuk melahirkan pelajar mengikut tujuan dan cita-cita falsafah pendidikan kebangsaan. Perubahan ini antaranya ialah perubahan kemudahan supaya pelajar-pelajar mendapat peluang mengembangkan potensi mereka dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani secara menyeluruh dan seimbang. Perubahan aktiviti wilayah sekolah yang kondusif untuk memupuk nilai murni dalam jiwa pelajar. Sebagai contoh, pihak institusi boleh mengajukan aktiviti atau kempen masyarakat seperti melakukan gotong royong di sekolah atau institusi, mengadakan aktiviti muafakat bersama orang ramai melawat rumah ke rumah kebajikan dan adat yatim. Melalui aktiviti yang sedemikian, secara tidak langsung dapat memupuk sikap satu padu dalam kalangan mereka supaya hidup dalam kesejahteraan yang merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat beretika. Akhir sekali, perubahan iklim sekolah yang kondusif juga membantu untuk melahirkan pelajar-pelajar yang cintakan ilmu dan seterusnya membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka. Pelajar-pelajar yang cintakan ilmu ini secara tidak langsung mempunyai sikap yang mulia. Justru mereka dapat menyumbang kepada masyarakat yang beretika kerana mereka saling melakukan kebaikan sesama masyarakat dan terhindar daripada perbuatan yang tidak baik dalam kalangan sesama masyarakat. Hal ini demikian kerana masyarakat beretika membawa berkat. Pelajar yang terapkan budaya membaca ini juga akan memperoleh pelbagai ilmu yang membantu mereka untuk membina masyarakat yang beretika di negara kita. Mereka merupakan pewaris bangsa yang akan menjamin kesejahteraan negara kita. Jelas di sini bahawa semua pihak mainkan peranan penting dalam menyusun strategi yang baik untuk mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dan secara tidak langsung memberi kesan positif terhadap perkembangan sistem pendidikan di negara kita dan turut menyumbang kepada kesejahteraan seterusnya membentuk masyarakat yang beretika. Akhir kalam, berlandaskan FPK, insan sejahtera yang lahir dari usaha pendidikan adalah insan yang berkebolehan dan berdaya saing dalam mengawal diri dalam melawan anasiran jahat berdaya saing dalam melaksanakan amanah dalam pekerjaan dan berdaya saing dalam menyumbang kesejahteraan hidup mereka kepada keluarga, masyarakat dan negara. Assalamualaikum, saya Muhammad Firdaus akan meneruskan pembentangan kita dengan bahagian cadangan. Falsafah pendidikan kebangsaan yang telah dikeluarkan oleh KPM mengandungi beberapa matlamat yang ingin dicapai. Bagi merealisasikan matlamat ini, para guru dan murid-murid haruslah lebih holistik. Tujuan utama adalah untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, yang ini merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Para guru haruslah memainkan peranan dalam menggerakkan murid dengan memberi pengukuhan terhadap sesuatu perkara atau tunjuk ajar. Seterusnya, memupuk rasa cinta murid terhadap ilmu dan kepribadian mulia. Untuk melahirkan murid yang berilmu, guru perlu menanamkan minat murid terhadap ilmu seawal tadika lagi. Guru harus menekankan kepentingan menuntut ilmu pada murid kerana ia adalah tiket kejayaan di dunia dan di akhirat. Tambahan, guru merupakan individu yang paling rapat dengan murid selepas ahli keluarganya. Guru yang akan ditugaskan untuk mendidik dan membimbing anak bangsa yang harus disemai
dengan semangat-semangat ataupun sifat-sifat yang mulia. Akhir sekali, guru juga perlulah memainkan peranan dalam melahirkan masyarakat yang progresif. Dalam pengajaran, kaedah mencari dan kaedah dapatan hendaklah ditekankan untuk memupuk sifat gemar menyiasat dan mereka cipta. Sifat-sifat ini adalah sesuai dengan hasrat mengembangkan anggota-anggota masyarakat yang potensi tinggi dan seimbang dari segi intelek. Saya Wan Nur Amira Sofia binti Wan Zainal Abidin. Secara keseluruhan, perkembangan pendidikan di Malaysia ternyata mengalami banyak perubahan sejak zaman penjajahan sehingga zaman selepas kemerdekaan. Falsafah pendidikan kebangsaan yang ditulis pada tahun 1996 merupakan teras kepada sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia dan merupakan gambaran cita-cita serta hala tuju kepada semua usaha serta perjuangan rakyat Malaysia melalui proses pendidikan. Program-program dan aktiviti pendidikan yang membantu melahirkan masyarakat yang beretika ialah terbitan daripada prinsip dan nilai yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan yang ideal juga diikuti dengan kurikulum yang mantap dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah rumusan ke arah kecemerlangan pendidikan. Seterusnya, ia mampu mengangkat taraf pendidikan negara ke pesada antarabangsa. Para pendidik di Malaysia memainkan peranan penting dalam mendidik dan menerapkan nilai-nilai murni serta menunjukkan moral dan etika yang baik kepada pelajar-pelajar sejak mereka di bangku sekolah rendah lagi. Di samping itu juga, masyarakat yang beretika perlu menghayati prinsip-prinsip yang terkandung di dalam rukun negara, di mana prinsip kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan yang merupakan ciri yang berkait rapat dengan ciri-ciri seorang yang beretika. Akhir kalam, intipati utama falsafah pendidikan kebangsaan ialah melahirkan masyarakat yang beretika. Justru itu, peranan-peranan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk masyarakat yang beretika yang seimbang dengan pembangunan intelek, rohani dan jasmani adalah langkah yang tepat dan proaktif dalam membentuk sebuah negara yang harmoni dan masyarakat Malaysia yang cemerlang di pesada dunia.